Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. Semalam selepas video review semalam Zul ada sharekan di Discord banyak di Discord ataupun siapa yang join membership, kita ada bincangkan apa yang dah berlaku di Bitcoin, dah breakout dan apakah yang anda perlu buat, apakah expectation boleh berlaku berdasarkan data yang ada sekarang. Untuk hari pagi ni kita akan tengok 6 barulah pukul 6. Kita perlu tunggu lagi 2 jam iaitu di pukul 8. Zul tak boleh buat video pukul 8 sebab pukul 7 nanti Zul dah masuk kerja. Ini Zul buat awal untuk dan Zul akan terangkan apa yang berlaku, apa yang anda boleh tengok di pukul 8 nanti. Untuk hari ni di Bitcoin kita dah tengok ada berlaku pergerakan yang drastik. Nanti Zul akan terangkan. Tentu let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Nanti kita akan terus ke chart. Inilah coin market cap. Pertama lagi untuk tempoh 24 hours iaitu kita ada 2 hour lagi ataupun inilah pukul 6. Dalam 2 jam lagi untuk complete daily. Yang pertama kena total market meningkat daripada 1.7 ke 1.8 dan expected kenaikan dalam 8% untuk semalam. Kemudian volume juga meningkat daripada 60 bilion kepada 84 bilion. Meaning kenaikan total market disupport oleh volume yang tinggi. Meaning kita akan seperti ada kenaikan yang drastik di harga kita. Percentage 20 hampir 27% increase. Kemudian tengok BTC dominant meningkat daripada 40% ke 41.6, kembali hampir ke 42. Kemudian Ethereum drop sikit dari 19.3 ataupun 19 something, tapi expected 0.1 ni turunlah expected malam 6.5 ataupun 0.3. Apapun BTC meningkat, Ethereum sikit menurun, meaning kenaikan semalam kita akan nampak kenaikan drastik di dalam Bitcoin. Tengok harga semasa untuk Bitcoin di pukul 6 pagi hari ini. Bitcoin dah pun cecah ke 40.5k. Apa yang berada ni? Macam selalu hari-hari tu cakapkan 40k adalah kawasan kita major resistance. Apa pun nanti kita tengok dulu kenaikan harga untuk harga semasa nanti di chart tu akan terangkan lebih detail. Untuk Bitcoin untuk dalam tempoh 24 hours yang kita ada lagi 2 hour lagi untuk penentu untuk daily punya candle iaitu hampir 10% peningkatan di Bitcoin. Ethereum 19%, BNB 6%, Multi 5%, Cardano, Solana hampir 9%. Expected semua sedang melakukan recovery yang strong disebabkan Bitcoin sedang mengukuh. Expected Bitcoin yang melakukan kenaikan yang more drastik berbanding altcoin yang lain disebabkan dominasi Bitcoin meningkat daripada 40 ke 41.6%. Guys, tak nak buat video yang lebih panjang lagi untuk hari ni. Sebab apa tu nak fokuskan di Bitcoin banyak. Ada banyak yang tu nak sharekan. Sebab yang di Discord malam tu dah sharekan banyak. Benda ni tu akan terangkan lebih detail. Sebab apa, kalau di Discord tu pun tu hanya nak mampu share, orang kata sekadar screenshot dan beberapa sikit tulisan untuk anda faham typing. Ini tu ada sharekan apa yang data ini. Kita tengok RSI untuk apa breakout semalam ikutkan pukul 11, 12 tu kita dah breakout, cuma kita perlu tunggu confirmation yang untuk breakout trendline yang cerita semalam ialah undi ini iaitu pukul 8 pagi ini bila candle daily close. Let's go kita pergi ke chart. Ini adalah coin Bitcoin. Pertama lagi kita akan pergi daily punya chart. Untuk daily kita perlu tunggu dulu untuk candle ini close iaitu first langkah pertama daripada downtrend ke uptrend. Langkah pertama apa iaitu first step iaitu first confirmation iaitu kita breakout kita punya trendline, massive trendline ni. Kalau zoom out kita akan anda nampak trendline ni adalah daripada top daripada 69 ataupun hampir 70k dan kita buat downtrend dan touch iaitu trendline ini dah pun berlaku touch sebanyak 2 kali iaitu ini 1 kali, 2 kali, 6 kali, ketiga kita dah breakout. Untuk breakout ni adakah boleh pakai ataupun tidak? Untuk tahu iaitu kita panggil confirmation untuk daily ialah kita perlu break tu candle ini perlu break dulu di atas kata trendline hijau ini. Meaning sekiranya kita pukul 8 nanti, pukul 8 ni body ni close ini, meaning ialah good opportunity untuk kita mengatakan bahawa kita now dalam step pertama untuk daripada downtrend ke uptrend. Meaning itulah first pertama. Now kita tengok apakah point yang kedua perlu kita bercakap iaitu 40k. Macam cakap kita ada major resistance dan major support iaitu antara 40k dan 30k. Untuk hari ni lepas video ni Zul akan jual sedikit Zul punya asset di Bitcoin. Aku kata di Luno saja, di asset di Binance
Di Crypto.com tu akan biar je, itu je untuk hold long term. Tapi dia kata di Binance, di Luna tu akan jual sikit yang Bitcoin tu expected dalam RM4,000 tu. Tu akan jual sikit expected dalam hampir 50%, expected untuk tunggu retest. So apa yang berlaku now, kita dah sampai di kawasan 40. Now adalah major resistance, ada high possibility untuk dia berlaku retest. So sama apa yang berlaku di chart ataupun di pattern, breakout, retest, baru dah berlaku kenaikan balik. So dua seperti ini tu akan buat dollar cost average. So siapa nak follow silakan, tapi tu tak advise kan, anda only on risk. So apa yang berlaku tu akan jual sedikit Bitcoin tu di Luno saja, expected di Luno, bukan di exchange lain. Untuk expected tu akan tunggu retest ini sebelum, and then tu akan buy balik kawasan ni, kemudian tu expected dia akan barulah melakukan continuously untuk break kita punya second point, iaitu 40. So untuk ni 40 adalah major stand, dua seperti akan berlaku sedikit resistance. Tapi sekiranya ada momentum yang kuat, price itu boleh naik. So adakah price itu boleh naik? So let's go, kita pergi ke daily punya RSI. So daily RSI macam cakap, selagi mana price berada di bawah 50, kita akan expect price itu akan kata dalam downtrend. Kalau expected price tu berada di kawasan ni, kita akan expected kita ada dalam quarter uptrend. Sama ada major ataupun minor itu terpulang, tapi expected mencakap whatever price berada atas 50, kita akan expected quarter uptrend. Expected di bawah 50, RSI kita akan berada di downtrend punya pergerakan. So untuk ni price dah pun lebih 50, adakah price itu akan terus melakukan kenaikan? Yes, ada possibility, tapi kita tengok juga momentum. So momentum untuk kita adalah sekarang stock RSI berada di overbought. So meaning apa berlaku? Expected momentum itu dah less untuk dia naik lagi, kita dah kurang kupayan, kecuali macam cakap di Discord malam, walaupun kita tengok pergerakan macam ni, iaitu RSI di 50, yes, kita ada lagi kan RSI ada lagi peluang untuk price melakukan kenaikan. Tapi stock RSI ni apa yang cakap, stock RSI ni kita monitor untuk tengok momentum. Kalau price tu berada di atas, meaning momentum untuk naik itu dah berkurangan. Kalau price stock RSI berada bawah, si momentum untuk naik itu kuarter tinggi. Sama juga kuarter menurun, momentum bila stock RSI berada di atas, momentum untuk turun bawah lebih tinggi. So momentum untuk naik dan tinggi itu bergantung kepada kedudukan stock RSI. Tapi sekiranya macam Bitcoin semalam, iaitu di 4 hours, so ada terangkan apa yang nak berlaku. Sekiranya kita berada malam, RSI berada kawasan ni dan stock RSI berada hampir kawasan, ikutkan semalam berada di kawasan stock RSI kawasan ni, kemudian so dia akan tengok balik tu, cuma chart, nanti tu akan tengok balik RSI tu ada share kan, iaitu beberapa yang ini. Okey, yang ini kita tengok macam mana, iaitu daily. Untuk confirmation kita nampak volume, iaitu kita berada bawah 50, kemudian stock RSI berada overbought. So apa yang berlaku untuk daily, banyak kita ada high probability untuk price tu jatuh balik daripada rejection ni. Tapi yang berlaku dalam tu ada share kan, iaitu hanya satu saja penyelamat, iaitu volume. Sekiranya volume tinggi, kenaikan ataupun langkah price tu nak naik tu, expected dia akan menyebabkan candle yang panjang seperti ni. Kita tengok malam tadi. So kita tengok untuk volume adakah meningkat untuk semalam untuk 4 hours. So akan on tu punya indicator volume. So volume tu akan on kan, tu dah terdelete saja, akan buka balik tu punya indicator volume, dan kita akan tengok untuk volume nanti tu akan, okay, volume dah buka ni, semua nampak. So inilah volume. So untuk volume di 4 hours malam, apa yang kita nampak adalah volume meningkat dengan drastik. So tengok ada first candle ni, first candle yang melakukan kenaikan. Sebab tu kita tengok adalah untuk di 4 hours kita dah pun confirmation untuk melakukan plan tu. Untuk dia yang lebih kita valid confirmation, kita perlu tunggu daily punya close. So now apa expected, kita dah sampai kawasan ni, stock RSI kalau ikutkan di 4 hours, RSI dah pun berada di 70 overbought. So meaning kita akan ready ada sikit correction. Sama juga stock RSI dah pun berada kawasan ni. So ini adalah petanda, adalah good position untuk kita keluar sikit. So apapun tu memang semangat ni, Zul akan tu meaning lepas habis saja video ni, Zul akan exit tu punya position sedikit di Bitcoin untuk expected dollar cost average. Zul akan jual sikit Bitcoin di Luna, kemudian expected dia akan berlaku retest. Setiap breakout akan berlaku retest. So pergerakan yang cantik untuk chart ataupun pergerakan price adalah pergerakan tu bila dia breakout dan retest. So apa breakout retest untuk di 4 hours, kita sampai major resistance, kita sampai ni, and then kita tengok RSI dah overbought, stock RSI overbought. So meaning kita akan expect ada good expectation dia akan drop balik ke bawah. Drop sampai mana kita boleh monitor, iaitu mana-mana price selalunya akan retest balik kawasan trendline ni, breakout retest sebelum di continuously uptrend. So untuk itu kita akan expect swing low. Kita tengok swing low,
dan swing height, expected price dah pun buat higher high baru daripada higher low ni. So expected kita boleh price boleh lagi drop at least sampai ke kawasan ini. Now kita punya support lah berada kawasan ni. Tu akan adjust, so minor support kita berada kawasan ni. So selagi mana Bitcoin tak break support yang minor support ni, selalulah kita akan expected price akan buat melakukan uptrend. Dan selagi mana price berada di kawasan trendline lah. So ini apa yang berlaku? Ada high possibility untuk price tu melakukan dropping balik kawasan ni sebelum dia buat continuously untuk breakout 40 dan kembali bearish. So ini expected apa yang berlaku dalam long term. Kita akan nampak lower low, higher high, lower high, higher high. Expected buat pergerakan. Kita juga di pergerakan daripada downtrend. Kita nak first step untuk melakukan pergerakan uptrend. So ini sampai mana uptrend tu? Sampailah uptrend ni fail, sampai dia akan create satu trendline, sampailah di breakout trendline tu, baru kita akan perubahan daripada uptrend kepada downtrend balik. So ada itu more long term untuk kita monitor. Now kita monitor apa yang ada. Now good untuk Bitcoin kalau berada di 40. Saya maju cakap kita ada berada di 40 adalah kita punya major resistance. So berdasarkan data yang ada, RSI dah overbought, stock RSI pun dah overbought. So meaning untuk pagi ni ataupun hari ni probably kita akan tengok daily. Expected hopefully daily dalam masa 2 jam lagi, or hopefully candle ni dapat bertahan untuk dalam 2 jam lagi. Expected close atas above quarter trendline ni, meaning kita ada first step. Expected kita akan ada berlaku retest, kita akan expected price melakukan. Sekiranya kita tengok momentum itu kuat, kita hanya tak perlu tengok price itu rebound sampai ke kawasan ini. Price boleh saja buat rebound. Sebab apa? Ini kalau support macam cakap, selagi mana price, even kalau price jatuh bawah ni pun masih lagi di kawasan trendline dan masih lagi kawasan board orange ni, atas kawasan board orange, meaning kita ada high possibility untuk higher low, lower low, higher high, lower high, expected buat another higher high. Itu pergerakan uptrend. So untuk momentum, sekiranya momentum dalam market lebih kuat untuk pergerakan, kita akan nampak hanya price itu akan melakukan bounce di minor support saja. Itu swing height ni daripada quarter lower height ke higher height, kita akan seperti ada lagi support iaitu di kawasan ini. So ini adalah kawasan yang dah terbaik untuk kita entry balik market untuk di Bitcoin. So ada dua, sama ada bercakap dia akan jual sikit ke ni, kemudian expected untuk ni dia akan tunggu untuk rebound at least sampai ke 38.2, dia akan buy balik dengan apa yang dia jual dekat sini. So apa yang dia nanti dia akan sharekan di Discord jelah. Macam channel tu dia akan tunjuk saja profit, loss, jual, sell. So meaning bila dua-dua tu dia akan tunjuk bukti, dia akan screenshot, dia akan screenshot, kemudian dia akan tunjukkan di Discord channel. So itu kalau eksklusif, yang sedikit eksklusif yang kepada ahli YouTube membership yang join membership dapat di channel. Itulah maklumat-maklumat yang anda dapat. And seperti kalau ikutkan review malam tadi, anda dapat data tu di Discord, anda dapat lebih data. Contoh yang tu terangkan lebih terperinci. Tapi pun selalunya dia akan terangkan bila tu free lah. Sebab apa, tu pun ada juga kerja lain banyak. Ini tu ada kerja tetap juga. So seperti nak kuat spend masa kalau everyday kat situ memang tak dapat lah. Tapi pun memang plan tahun ni Zo expected Zo akan buat kuat resignation, Zo akan buat kuartal full YouTube channel. Expected untuk tahun ni, expected ni bulan 5 ke atas nanti. So now expected nanti selepas bulan 5 barulah Zo akan ada expected more masa untuk di Discord. Untuk kali bila Zo ada masa terluang dan expected masa Zo cuti saja, Zo akan spend lebih masa di Discord. Ataupun kalau tak ada masa tu, Zo akan share benda-benda penting sahaja. So untuk di chat sedang kita expected anda siapa nak buat dollar cost average tanpa mengeluarkan modal yang cerita tu, now adalah good position untuk ada sell sikit 20% untuk anda punya Bitcoin. Kemudian expected kita akan buy balik bila price itu sekiranya sampai kawasan ni, ataupun anda nak tunggu lagi ke kawasan ni. Tapi tu expected yang lebih better untuk Bitcoin adalah Bitcoin hanya buat retest kawasan ini saja, kemudian terus recovery. So meaning sekiranya price tu drop sampai kawasan ni aja dan melakukan bounce, ini ada high possibility untuk price tu breakout 40, iaitu second confirmation untuk kita uptrend. Iaitu ingat first confirmation dah, iaitu nanti pukul 8 nanti, belum lagi pukul 8 ni kita tengok first confirmation ia breakout, kemudian retest lah entry point. So siapa yang kata ketinggalan market, newbie dalam macam juga cakap malam, kepada buyer yang baru, sama ada anda buy bila saja price itu sebaik saja price itu breakout ni. So meaning anda boleh buat ialah price dah breakout, yes, kita tak tahu price boleh terus melakukan tapi berdasarkan data yang ada, seperti ada high probability untuk di retest dulu. So apa boleh anda boleh masuk dulu 20% untuk current price, whatever
pukul 8 nanti, price close saja, anda tengok price mana anda boleh masuk 20% dan anda nak masuk lagi. Contoh cakap malam ada 1000, 20% baru 200. So ada lagi 800. So kat mana ke anda masuk? Anda tunggu saja whatever price retest sama ada 37 ataupun 36. So anda boleh masuk 20% dan 20%. So ini guys, seperti kalau ada masuk ini, katakan daily close 20%, 20%, 20%. So ini anda dah masuk hampir anda punya dana iaitu ambil 60%, 200. So ini dah 600, ada lagi 400 simpan lagi. Expected kalau ada ada price to fail untuk melakukan kebaikan, expected price tu boleh dump lagi. So dump adalah kita akan tunggu net support 80. Apa yang anda hold saja untuk long term. Sebab apa, kalau ikutkan anda buy currently Bitcoin dah 40%, 50% discount. Expected anda dah buy harga yang kata half price sebenarnya. Even kalau drop sikit pun tak masalah, anda boleh, kita akan buy lagi macam masa downtrend ataupun kejatuhan ni. Anda tak perlu fikir pada value, anda fikir pada kumpul aset sebanyak boleh. Contoh kalau kita dalam hartanah rumah ataupun rumah tengah murah, apa yang kita akan buat, orang yang duit banyak ni dia akan beli rumah sebanyak boleh. Sebab apa, dia tahu untuk long term kata price harga rumah akan melakukan kenaikan. Even kalau untuk 1 year 2 years maybe ada down, price akan drop sikit. Drop itu adalah opportunity sebenarnya kita nampak untuk collect aset. Sama juga di Bitcoin sebenarnya ataupun aset-aset lain. Sekiranya price tu dah melakukan kejatuhan, itulah masa terbaik untuk kita deploy kita punya modal. Selagi mana macam cakap untuk zone, kat zone dah 40, even price 35, 32 tu tak buy lagi. Tapi kalau price 30, itulah opportunity tu akan buat. So selagi mana price tak jatuh, apa yang kita boleh buat macam wait and see, kita akan hanya kumpul modal. So untuk kali ni, tu dah akan melakukan quarter tak terci untuk pagi ni. Selepas habis video ni, tu akan jual sedikit tu punya Bitcoin di Luno saja, di Binance, di CryptoRocket, tu hold, itu long term punya holding. So di Binance, di Luno sebenarnya tu ada expected dalam 4,000 macam tu ada masuk 3,000 sebenarnya. 3,000 now expected di Luno tu dah harga dia 4,000. So Zul untung dalam 1,000. So ini kalau Zul keluar semua 4,000 tu, Zul expected Zul akan tunggu balik untuk dia at least retest kawasan 38 ataupun expected 36. Tapi Zul hopefully untuk Bitcoin hanyalah bounce sampai 38 saja. Sebab apa, kalau kita bounce kawasan ni, minor support, so minor support pun dah mampu bertahan daripada bear market. So kita akan expected price tu akan ada more lonjakan naik ke atas. So baik, itu yang penting budak ni. So anda monitor pukul 8. So kalau anda nak kata follow tu 20% terpulang kepada anda. Tapi di Discord channel pun semalam dah ada pun kata exit sikit kawasan 39. So now adalah masa yang terbaik berdasarkan mencakap semalam maknanya Zul ada ceritakan di Discord channel sebelum malam. Diikutkan Zul akan tunggu. Okey, yang ni maknanya Zul ada ceritakan itu kenapa Zul tunggu untuk awal pagi ni baru close. Sebab apa, Zul nampak lagi RSI tu, yang ini Zul nampak RSI ni ada lagi peluang belum lagi berada di overbought. So kita expected 70 ke atas dan store RSI juga masih ada ruang peningkatan. So apa yang berlaku Zul cakap semalam, Zul akan tunggu untuk awal pagi ni, iaitu hari ni, pagi ni. Now dah tunggu data yang Zul nak, data dah berlaku. So ini adalah good time untuk Zul sekarang, current time pukul 6.22, good time untuk Zul jual sikit Zul punya Bitcoin di Luno. So nanti Zul lepas habis video ni, Zul akan buat penjualan. Nanti Zul akan screenshot, Zul akan share kan di Discord channel Zul. So untuk yang di 4 hours, apa yang Zul nampak semalam untuk yang confirmation ialah now price dah berada di overbought, iaitu sama di kawasan ni. So seperti apa berlaku, ada hype seperti untuk berlaku drop. So drop bukanlah drop yang negatif, drop yang positif, drop untuk retest, drop ke kawasan 50, seperti naik balik. So sama juga RSI untuk RSI resting daripada kata slow momentum, iaitu expected dia akan drop sikit untuk expected berada kawasan naik balik untuk regain balik momentum, iaitu oversold. So apa yang berlaku, expected price mencakap kat manakah price yang terbaik untuk Bitcoin holding iaitu kawasan 38k. Sekiranya price tu hanya retest kawasan 38, itu expected kawasan at least kata jatuh kawasan ni trendline dan expected naik balik. So inilah kawasan bounce yang menarik. Kalau kita nampak pergerakan ini bermakna Bitcoin dalam good momentum untuk push ataupun untuk breakout kita punya second step untuk buran ataupun second step untuk more confirmation untuk kata uptrend, iaitu 40k. Itu kita punya major resistance sekarang. So ini yang kita cakap first step pukul 8 nanti, tunggu di daily chart, hopefully ini dapat close. So kalau tengokkan di daily banyak untuk minggu ni probably ada lagi hype tu. Sebab apa, untuk di daily kita baru saja break 50. So ini ada huge gap lagi untuk ke overbought. So ini kita ada good moment, ada untuk long term. Untuk right side kita ada expected dah masuk dalam uptrend. Cuma sekarang yang kata membantukan ialah kata stock right side, momentum kita yang berkurangan. So apapun, kalau volume ni tinggi lagi untuk hari ini, kita expected price tu boleh buat U-turn itu expected apa yang berlaku, kita akan expected RSI. Tapi apa yang Zul mau expected kalau hopefully ialah
Untuk di 4 hours, sebenarnya kita tengok untuk 4 hours, iaitu RSI dan store RSI untuk recovery ataupun quarter resting. Untuk RSI resting ke 50, store RSI di overbought. So apa yang kita oversold, so apa yang kita akan nampak di beacon, sebenarnya kita akan nak di beacon pula di daily chart. Ini yang nak tengokkan di RSI ya. RSI berada di 50, store RSI berada oversold. Tu apa yang akan berlaku di daily, iaitu daily apa yang berlaku daily expected store RSI ni akan drop sedikit untuk buat lower low, higher low, expected akan drop sikit dan akan U-turn. Apa yang berlaku, price tu hanya akan stabil kawasan 50, mungkin drop sikit, kemudian expected ada good momentum balik untuk pergi ke 70 dan ini. So apa yang berlaku ini yang kita nak yang berlaku ialah ini akan expected retest sebelum dia melakukan another pump. Tu another pump untuk breakout kita punya 40. So guys, itu hanya untuk pagi ni short tadi video yang kedua, hanya share yang penting saja apa yang berlaku. Yang pertama, dia akan jual dia punya kata Bitcoin di Luna untuk expected untuk dia cuba ambil pencuti. Dia cakap semalam, technical analysis ni adalah technical untuk kita tahu kat manakah buy dan kat manakah potential sell, bergantung kepada. Tapi untuk inilah semua. Kalau anda baru masuk kat sini pun semalam, expected now adalah good position untuk anda take TP. Kalau anda masuk 20% malam, iaitu 200, now consider good position untuk anda exit sikit masuk dalam 50%, iaitu keluar 50%, kemudian lagi 100 lagi 5% anda biarkan. Kalau naik anda untung, expected akan berlaku retest, expected akan boleh buy balik dengan 5% yang anda buat keluar profit tadi. Tu guys, itu aja untuk pagi ni. Tu jangan lupa like, subscribe dan share juga kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi insyaAllah malam nanti. Sebab apa ni 2 kerja pagi, so seperti mungkin 2 menit lah 8.30. So nanti kalau dia akan cuba buat video tengok untuk confirmation lain apa yang berlaku di Israel, nanti dia akan share kan. So guys, jangan lupa like, subscribe dan bantu tu untuk dapat kata 10k subscriber yang pertama. So jumpa lagi malam nanti insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.